maka hendaklah engkau segera akan dengan taubat dan menyesal dan duka cita dan rujuk kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada yang kita baca sebelum ini, iaitu pengarang ini dia mengumpamakan orang yang sering bertaubat dan sering juga kembali dosa, sering kembali taubat, sering kembali dosa. Yang mana orang yang berulang kali berdosa, bertaubat, memang ada hadis yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ataupun dalam hadis itu yang memberi maksud sentiasalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya walaupun dia melakukan dosa berulang-ulang kali. Itu yang ada hadis yang mafhum hadis itu menceritakan bahawa apabila seseorang itu melakukan dosa, maka selepas dia melakukan dosa, dia menyesal dan dia bertaubat dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha menerima taubat, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Kemudian hadis itu mengatakan, kemudian orang tadi kembali melakukan maksiat dan selepas melakukan maksiat dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Dalam beberapa waktu kembali dia melakukan dosa semula. Dan apabila melakukan dosa, dia menyesal, dia bertaubat dan dia mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang Maha mengampunkan dosa, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Maka hadis itu menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, wahai hamba aku, maka selagi mana engkau itu melakukan dosa dan selagi mana selepas dosa itu engkau bertaubat, maka selama itu aku akan ampunkan dosa. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu mengampunkan dosa manusia walaupun dia melakukan dosa berkali-kali. Jadi hadis itu menggambarkan seolah, wahai manusia, selagi mana engkau berdosa berulang kali dan selagi mana selepas dosa engkau bertaubat, tetap aku akan ampunkan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak ada makna yang kata Allah maafkan kau. Tak ada makna, tak ada erti itu, tak ada. Jadi hadis itu menggambarkan Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, selagi mana engkau melakukan dosa berulang kali dan selepas itu aku bertaubat, maka aku ampunkan dosa kamu selagi mana engkau bertaubat kepada aku. Jadi hadis itu memberikan gembira kepada kita. Bahkan hadis itu memberikan rasa kecewa kepada syaitan. Sebab itu diceritakan syaitan masih lagi tidak berpuas hati walaupun kita melakukan dosa berulang-ulang kali. Dia tak puas hati. Dia masih lagi tak puas hati sebab dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan selagi mana manusia itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud syaitan itu belum lagi rasa senang bila kita berulang-ulang buat dosa. Sebab apa? Sebab Allah Taala masih lagi menerima taubat dia. Syaitan itu akan gembira, tergolak dia bila kita mati tak sampai bertaubat. Itu kejayaan bagi dia. Itu kejayaan bagi dia. Dan syaitan juga bila dia mengajak kita buat dosa, dia ingin mengajak kita buat dosa yang sebesar-besarnya. Untuk apa? Supaya Tuhan tidak ampunkan dosa dia. Supaya Tuhan murka kepada kita. Di antara misi dan visi syaitan. Apa misi syaitan? Apa visi dia? Syaitan hidup untuk apa? Bukankah dalam Quran apabila Allah Subhanahu wa taala singkirkan syaitan daripada syurga, Allah Subhanahu singkirkan syaitan daripada syurga dan Allah Taala murka kepada syaitan, apa syaitan sebut?
fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Di antara permintaan syaitan, wahai ya Allah, perpanjangkan umur aku ya Allah sampai kiamat. Fa innaka minal munzarin. Maka Allah Taala mengatakan, ya dah, aku panjangkan umur kau sampai kiamat. Jadi apabila Allah Taala panjangkan usia dia sepanjang-panjangnya, jadi apa tujuan syaitan nak hidup panjang-panjang ni? Dia nak ngumpul water ke? Kita kalau nak umur panjang, kalau boleh sampailah 150 tahun. Apa tujuannya? Oh, saya baru tanam buah dian umur 70 tahun, baru dapat tanam buah dian lah. Habis nak mengasuh lah. Oh, dian ni 10 tahun buat. Tujuan kita nak umur panjang dapat ngasuh buah dian. Tujuan kita umur panjang dapat macam-macam kita nak ni. Tetapi syaitan bila dia minta umur panjang, bukan untuk kaya, bukan untuk berkuasa. Tujuannya untuk umur panjang semata-mata untuk menyesatkan manusia. Bukan untuk kaya, bukan untuk berkuasa. Bermaksud tujuan syaitan itu adalah menyesatkan kita. Ataupun dengan bahasa mudah dia, tujuan syaitan itu umur panjang semata-mata nak membawa manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka bersama dia. Dan syaitan dah tahu dah dia masuk neraka, dia tahu. Tetapi dia akan berpuas hati sekiranya dia membawa manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Itu tujuan syaitan. Jadi maksud syaitan ini kerja dia pagi petang, siang malam untuk menyesatkan manusia. Itu janji syaitan yang sebut dalam Al-Quran. La'ughwiyannahum ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in. Itu ikrar syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menyatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Asal syaitan ini ahli ibadat, abid. Asal syaitan ahli ibadat, kuat ibadat dia. Wa kana minal jin, dan dia daripada makhluk jin. Allah Taala sebut dalam Quran, fa kana minal jin. Syaitan daripada makhluk jin. Tetapi di antara makhluk jin yang kuat ibadat dia, kuat ibadat, kuat salat dan sebagainya. Mana umur dia cukup panjang syaitan ni. Ahli ibadat. Dan betapa kuatnya ibadat syaitan tersebut sehingga Allah Taala angkat dia ke langit. Angkat ke langit sebab dia ahli ibadat yang kuat. Angkat ke langit, didudukkan bersama malaikat. Duduk malaikat. Bahkan bukan sekadar duduk bersama malaikat, malaikat pula menganggap syaitan ini sebagai tempat rujukan. Tempat rujukan. Di antara permintaan syaitan tak salah, permintaan malaikat ketika itu dianggap syaitan itu guru lah. Maka di antara permintaan malaikat supaya doakan mereka supaya tetap dalam ibadat, supaya ditetapkan iman. Jadi syaitan doakan, malaikat datang minta doa, dia doakan. Dia doakan supaya tetap iman, tetap taat kepada malaikat. Kata ulama, dia lupa berdoa untuk diri dia. Dia mendoakan orang, lupa mendoakan untuk diri dia tetap dalam iman. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menguji keikhlasan syaitan ini dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ibadat ini memerlukan ikhlas, kita kata. Dalam ibadat ini memerlukan keikhlasan. Yang perlu kita risaukan keikhlasan kita beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita risaukan. Bukan semata-mata kita risaukan kurangnya ibadat, tak. Kita risaukan ikhlas ke tidak selama ini aku ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ke tidak aku bersedekah. Ikhlas ke tidak, ini yang perlu kita risaukan. Kenapa? Sebab kalau banyaknya ibadat, maka syaitan itu adalah sebanyak-banyaknya ibadat dia. Tetapi ada sedikit nilai yang tidak ikhlas dalam diri syaitan tersebut yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Buktinya bahawa
ada sedikit nilai yang tidak ikhlas kepada syaitan itu, maka dalam hatinya ibadatnya itu untuk kebanggaan dirinya. Ibadat itu untuk kebanggaan dirinya, supaya dia dipandang mulia. Pada diri syaitan itu satu sifat mazmumah yang tidak nampak. Malaikat pun tak perasan, tak nampak. Sebab malaikat melihat ahli ibadat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan akhirnya Allah telah keluarkan sifat mazmumah yang ada pada syaitan itu ketika mana? Ketika mana dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Jadikan Nabi Adam alaihi salam. Syaitan tidak bersetuju dengan ciptaan manusia ini. Tapi tidak setuju itu di atas dasar pandangan mereka. Pandangan mereka yang salah. Syaitan tidak bersetuju manusia ini dijadikan di atas pandangan mereka yang cetek. Apabila Allah Ta'ala mengatakan kepada syaitan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai syaitan, wahai malaikat, aku nak jadikan khalifah di muka dunia ini, yakni manusia. Dibagi tahu kepada malaikat, maka apa malaikat mengatakan? Malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka syaitan bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau nak jadikan di dunia ini may yufsidu fiha, orang yang buat kerosakan, wa yasfikud dima, orang yang saling membunuh-bunuh, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami malaikat ini sentiasa bertahmid, sentiasa memuliakan engkau ya Allah. Kata ulama, sebab syaitan dah melihat makhluk sebelumnya yang bernama jin. Sebelum kita dicipta, Allah Ta'ala cipta jin dahulu. Sebab itu ayat ciptaan manusia dan jin, Tuhan mulakan dengan jin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Jadi dalam Quran, Tuhan sebut ciptaan bermula dengan jin, bermaksud jin dulu mula dicipta. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Tidak aku dengan jin dan manusia. Jadi ayat Quran tu tidak datang begitu saja, ada makna dia. Bila Tuhan sebut jin dahulu, bermaksud jin yang mula hidup di dunia. Jadi bila jin hidup di dunia ini, banyak kerosakan yang dilakukan oleh makhluk jin. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak jadikan khalifah yang baru. Bukan jin, bukan malaikat. Maka malaikat bimbang. Sebab itu malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau nak jadikan cipta makhluk yang akan buat kerosakan, makhluk yang berbunuh-bunuhan seperti makhluk jin, berkelahi, berbunuh semua mereka, sedangkan kami ini makhluk yang taat. Bermaksud malaikat ingin mengatakan, ya Allah, engkau tambahlah makhluk yang nama malaikat. Sebab malaikat ni tak reti nak buat maksiat. Malaikat ni makhluk yang baik saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni makhluk yang tak pernah maksiat kepada Allah. Itu perintah. Jadi cadangan malaikat tambah makhluk malaikat ialah makhluk lain kan macam-macam. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku tahu apa yang kau tak tahu. Maka Tuhan cipta juga makhluk bernama manusia bermula dengan Adam alaihissalam. Jadi bila Allah telah ciptakan Nabi Adam, dah malaikat tak bicara dah. Sebab Tuhan mengambil keputusan, aku tahulah apa yang kau tak tahu. Maka Allah tetap menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bila Allah telah jadikan malaikat, mana jadikan Nabi Adam, malaikat dah diam akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sekadar meletakkan pandangan yang sekadar dia tahu. Banyak lagi dia tak tahu. Sebab itu ayat itu akhirnya Allah Ta'ala nak bagi tahu betapa Nabi Adam ini bukan sebagaimana yang disangka oleh malaikat.
Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya satu soalan kepada malaikat tentang beberapa ilmu. Anbi'uni bi asma' wa qulna ya wa idh qulna lil mala' apa yaqulu qala wa qulna wa idh qulna lil faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Wahai malaikat, cuba engkau sebut nama-nama ini, nama-nama ilmu ini. Sekiranya engkau itu orang yang benar dalam perkataan engkau tadi, yang mengatakan bahawa tidak perlu buat makhluk yang lain. Cuba engkau nyatakan nama-nama ilmu ini. Maka malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, ya Allah kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan. Bermaksud malaikat ini makhluk yang jujur, makhluk yang lurus. Bila Tuhan tanya soalan, bila dia tak tahu, dia kau tak tahu. Dan Allah Ta'ala tahu soalan tu malaikat tak tahu punya. Maka dia tanya soalan. Kita ni kalau tak tahu pun kita bantai ya jawab. Kalau tak tahu kan sagan pula, tu pun tak tahu. Kita salah pun salah. Malu kita ngaban tak malah saya tak tahu. Malaikat dia jujur saja. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali sesuatu yang engkau ajar pada kami. Bermaksud soalan ini kami tak tahu ya Allah. Wa qulna ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai Adam, cuba kau jawab soalan tadi. Faqala ya Adam Anbi'hum ni maksud, wahai Adam, cuba kau bagi tahu kat malaikat. Hum ni malaikat. Ambi' itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qul ya Adam anbi'hum, wahai Adam, cuba kau cerita kat malaikat sikit ilmu ni. Sini seolah Allah Ta'ala nak ceritakan, tengok Nabi Adam ni macam mana orang ni. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tiba-tiba Nabi Adam bercakap tentang ilmu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam boleh cerita satu persatu soalan tu. Masya-Allah, Nabi Adam baru dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang tak ada pada malaikat. Ala kulli hal, apabila Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah menceritakan bagaimana Allah Ta'ala jadikan dulu jasadnya Nabi Adam yang berbentuk tanah. Jadi riwayat menceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam dijadikan. Banyak cerita riwayat dia kata. Jadi selagi mana riwayat itu bersangkut paut dengan manaqib tak ada masalah. Bukan sangkut paut dengan akidah dan sebagainya. Jadi walaupun riwayat yang lemah tak apa. Sekadar manaqib, bukan hukum makam, bukan akidah. Riwayat menceritakan macam mana Nabi Adam alaihissalam dijadikan. Dalam kitab menyebut ketika mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Adam alaihissalam, maka diwakilkan beberapa malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Nabi Adam alaihissalam dicipta di syurga, tapi jasad dia ambil tanah bumi. Kenapa tak ambil tanah syurga? Kok Nabi Adam diambil daripada tanah syurga? Pauluh kita wangi rasa. Tapi pauluh kita masam. Sebab apa? Sebab kita dijadikan daripada tanah bumi. Kita tidak dijadikan daripada tanah syurga. Bidadari dijadikan daripada tanah syurga. Kita dijadikan tanah bumi. Walaupun dicipta di syurga, tapi Tuhan perintahkan malaikat pergi ambil tanah di bumi. Turun malaikat, dia ambil tanah. Tapi apabila sampai di bumi untuk mengambil tanah bumi, maka bumi berlindung dengan Allah. Na'udzubillah. Jadi orang bila berlindung dengan nama Allah, maka itu kuat.
Orang bila berlindung nama Allah, dia jadi kuat. Kita tak nampak benda tu. Sebab itu bila kita nak lindung dengan syaitan, kita berlindung dengan Allah. Sebab itu a'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah. Kita sebut aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terjam. Makhluk ini bila disebut dengan nama Allah, dah tak ada siapa yang berani. Mana jadi lemah makhluk ni bila kita menyebut a'udzubillah. Sebab tu disebut a'udzubillah minasyaitanir rajim. Aku minta lindung dengan nama Allah daripada syaitan. Maka jadi kuat kita. Tapi kalau kita berlindung dengan sendiri kita saja, maka kita jadi lemah. Maka ketika mana malaikat nak ambil tanah, bumi bersumpah dengan nama Allah. A'udzubillah. Aku minta lindung daripada Allah. Dari kau nak ambil aku, dia kata. Aku minta lindung daripada Allah. Dia minta pertolongan Allah. Tak berani malaikat nak ambil. Sebab bumi bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, jangan kau ambil. Mana bumi tidak benarkan untuk diambil, untuk dijadikan manusia. Masya Allah. Awal-awal kejadian lagi bumi tak sudi. Kenapa tak sudi? Sebab bumi tahu sesuatu yang akan diambil nanti macam-macam kerosakan dia buat dia. Dia buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak hendak. Jadi seolah-olah macam bumi ni dia tak hendak keturunan dia maksiat pada Allah. Sebab bumi ini taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini taat pada Allah. Jadi seolah dia tak nak ambil bahagian dijadikan manusia, entah apa-apa berjadi. Dia tak ada. Sebab tu minta lindung. Wa'iyadzubillah. Minta lindung daripada Allah. Tak ambil aku nak jadikan satu makhluk yang aku tak tahu apa jenis makhluk ini. Bermaksud awal-awal lagi bumi tak ada sesuatu daripada buat maksiat. Sebab tu ulama' sebut manusia yang berada di atas muka bumi ini, yang bumi bawah ni dia pandang. Ini kau yang dan talan kan tahulah kata dia. Tapi Allah tak izinkan. Tapi bumi nak nolan kita sebenarnya. Tuhan tak izinkan. Kalau Tuhan izinkan memang dia talan sebab itu Tuhan izinkan bila maksiat yang biasa seolah orang kata dah talan dah talan. Sebab tu kisah banyak ahli maksiat yang ditalan oleh bumi. Sebab bumi dah marah benar-benar. Sebab itu bumi ini berasa marah bila kita berjalan di atas dia melakukan maksiat. Sebab kita datang daripada dia. Maka bumi minta lindung. Naik dia. Kenapa tak ambil tanah? Kata Allah Ta'ala, macam mana aku nak ambil ya Allah? Dia berlindung. Dia berlindung dengan nama engkau, dia kata. Dia bersumpah dengan nama engkau, tidak, maka tak mampu aku, kata malaikat. Disuruhnya malaikat yang kedua untuk ambil tanah. Macam tu juga aku minta lindung dengan nama Allah, jangan kau ambil. Tak berani malaikat. Jadi berapa ramai malaikat semua tak berani sebab bumi menyebut nama Allah. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang bernama Israel alaihi salam. Malaikat yang paling garang, general. Garang lah, general malaikat Jibril. Tapi malaikat Israel, dia ada watak yang lebih garang. Maka diperintahkan Israel kau pergilah pergi ambil. Israel pun datang ke bumi dan ingin mengambil tanah untuk dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Benda yang sama disebut oleh bumi. Aku minta lindung. Dia pernah lindung tak lindung? Apa dan peduli, kata dia. Oh, bumi tak bagi. Aku minta lindung. Lindung tak lindung, kata dia. Diambil tanpa redanya bumi ni. Ambil. Sebab apa? Sebab malaikat Israel datang dengan perintah Allah. Oh, dia faham. Walaupun menyebut nama Allah, dia juga diperintah oleh Allah. Lindung tak lindung, kita katakan. Oh, dia ambil. Dia bawa ke syurga. Maka Tuhan tanya malaikat Israel, macam mana? Dia tak bagi. Dah tak bagi apa kau ambil? Tanya orang. Dah engkau perintah engkau lebih aula, kata Israel.
Allah Ta'ala mengatakan, kalau yang tak lindung, kenapa orang ambil juga? Kata Israel, ya Allah, inilah perintah daripada perintah engkau lebih tinggi daripada perkataan bumi. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Israel, engkau cukup tegas, engkau cukup garang, katanya. Ambillah jawatan, cabut nyawa orang. Kata dia. Oh, sebab mereka Jibril tak kisah. Suka tak suka, tetap dia ambil. Maka ambillah jawatan, cabut nyawa. Oh, kan cabut nyawa ni, nak tak nak, tetap dia datang cabut nyawa. Suka tak suka, tetap dia ambil nyawa kita kan. Oh, maka sedih malaikat Israel. Dah kena ambil nyawa orang pula. Kenapa sedih? Habislah manusia marah ke aku, dia kata. Oh, dia akan dibenci oleh manusia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Israel, tak apa, jangan risau, jangan sedih. Aku akan jadikan asbab. Kenapa meninggal dunia? Darah tinggi. Itulah ayah kau makan daging banyak kona. Dah daging kono. Gula lebih, gula kono. Kenapa meninggal? Tadi dekat jalan, tadi silap jalan dilanggar dekat itu tu. Oh, salah lori tu, jalan laju. Lori tu kono. Jadi dijadikan asbab tak kono pada malaikat maut. Tak ada kata, kenapa meninggal? Sudah di malaikat maut banyak warna pula cabut nyawa orang. Jarang orang sebut nama malaikat maut tu kan. Banyak orang sebut asbab. Jadi bermaksud dijadikan Nabi Adam alaihissalam dengan bentuk tanah dengan waktu yang agak lama. Jadi dipendekkan cerita, ketika mana Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat akur. Malaikat akur. Memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit hati siapa? Yang sakit hati syaitan. Dia mula sakit hati, bermaksud datang hasad daripada hati dia. Sebab itu sejahat-jahat maksiat hasad. Sejahat maksiat hasad. Sebab itu kita jaga. Hasad ini adalah penyakit kepada syaitan. Bermaksud hasad, tak boleh nampak orang lebih pada dia. Maka itulah penyakit kepada syaitan. Sebab ketika dia melihat, dia nampak Adam dah lebih dah. Dah lebih. Nampak lebih pada dia. Bagaimana? Kehormatan itu bertukar kepada Nabi Adam. Sebelum ini, kehormatan pada dia. Malaikat semua senyum dia. Sekarang Allah Ta'ala uji dia. Kehormatan itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Adam dalam keadaan tanah, syaitan dah hasad dah. Dikelilingnya. Kisah yang panjang dah. Akhirnya Allah Ta'ala masukkan ruh jadi manusia. Bila jadi manusia, apa Tuhan lakukan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika mana kami katakan kepada malaikat, bila Nabi Adam sudah dijadikan, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Termasuk perintah itu kono kepada syaitan yang ada di langit ketika itu. Semua kono perintah itu. Apa perintah itu? Usjudu li Adam. Sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadat, sujud penghormatan. Ketika itu boleh seseorang hormat pada seorang dengan cara sujud pada ketika itu. Jadi malaikat tahu ketika itu untuk menghormati Nabi Adam dengan cara sujud. Adapun syariat Nabi kita tidak ada penghormatan dengan nama sujud. Ketika itu Allah Ta'ala benarkan menghormat dengan sujud. Bukan ibadat tapi penghormatan. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Jadi bila malaikat dengar perintah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, fasajadu. Malaikat semua sujud. Bermaksud Allah Taala mengatakan, wahai malaikat, termasuk syaitan, hormatlah kamu kepada Nabi Adam. Maka mereka pun hormat kepada Nabi Adam tanpa ada rasa hasad. Jadi apabila sesuatu yang Tuhan perintahkan, kita hormat ke orang sekian, hormat ke orang sekian, hormat perintah daripada Allah, maka kita terima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita hormat ahlul bait. Perintah siapa? Perintah Allah. Dah hormat kepada ahlul bait, bukan sembah, hormat. Jangan ada hasad. Bila orang ada hasad,
Oh, dia dengan dan sama. Yo, pun lebih bahkan dan lagi alim daripada dia. Dan lagi banyak amal. Wah, tu ahli bait apa tu? Beramal pun sikit, dia angkat diri dia. Yang suruh hormat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka fasajadu, malaikat semua tunduk hormat kepada apa? Illa iblis. Kecuali iblis. Aba ni enggan, tak nak sujud. Tak nak sujud dia kata aba wastakbara, enggan dan takabur, bermaksud dia meninggikan diri dia. Baik apa kena hormat? Maka Allah Taala tanya kepada iblis, kenapa engkau tak sujud? Kena ayat dia. Boleh. Illa il aba wa takbara. Lupa ya. Saya lupa. Jadi Allah Taala tanya kepada iblis, kenapa kau tak sujud? Wahai iblis, kenapa kau tak sujud? Maka iblis katakan, khalaqtani min nar wa ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Alasan dia tak sujud apa? Aku lebih baik daripada dia. Jangan nak sujud tak? Aku lebih baik daripada dia. Apa maksud? Aku nak hormat dia pula. Aku lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan pada api, dia jadi pada tanah. Dia mengangkat diri dia. Maka Allah Subhanahu wa taala laknat iblis dan diusir daripada syurga. Dan ketika diusir daripada syurga, apa iblis sumpah? Yang tadi kita kata fa'anzirni ila yaumil ba'tsun, wa ya Allah, aku ada permintaan, iaitu panjangkan usia aku sampai kiamat. Fa innaka minal munzirin. Dah, engkau dapat umur yang panjang. Maka apa kata iblis? Iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah untuk maksiat. Bukan bersumpah dengan nama Allah untuk taat. Kalau bersumpah dengan nama Allah untuk taat, itu nazar nama dia, benda yang baiklah. Demi Allah aku akan bersedekah, demi Allah aku akan buat baik. Ini dengan nama Allah untuk maksiat. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, kata iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba Engkau yang ikhlas, kata iblis. Aku akan kesesatkan semua kecuali hamba Engkau yang ikhlas. Bermaksud yang terselamat daripada iblis orang yang ikhlas ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ikhlas dia akan sesat. Sebab itu kita kata tadi, yang paling kita risau, yang paling kita lihat muhasabah diri kita ini, kita lihat keikhlasan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tengok betul kan ikhlas. Ataupun kerana nama, kerana pujian, semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis tersebut, setiap kali kita melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita selagi mana kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu berikan peluang kita bertaubat. Yang kita kata tadi, bahawa syaitan tidak akan berpuas hati kalau sekadar kita jatuh maksiat, maka dia tidak puas hati. Sehinggalah kita bermaksiat ketika mana dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang sebegitu, hadis yang memberi maksud bahawa peluang bertaubat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan memberi faham kepada kita agar tidak takut bermaksiat. Ini faham yang salah. Hadis yang menyatakan bahawa setiap kali kita berdosa Tuhan ampun, berdosa Tuhan ampun, berdosa Tuhan ampun, berdosa taubat Tuhan ampun, berdosa taubat Tuhan ampun. Hadis ini jangan sampai peringkat kita tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Sebab Tuhan akan ampunkan dosa kita.
Ini paham yang salah. Bukan itu maksud dia. Hadis ini memberi maksud jangan kita rasa kecewa selepas kita melakukan maksiat. Itu maksud dia. Agar bila kita jatuh maksiat, jangan, sebab syaitan akan buat dua benda yang tak baik pada kita. Syaitan akan buat dua tak baik pada kita. Yang pertama, digodohnya kita agar bermaksiat. Satu. Yang kedua, bila dah jatuh maksiat, dibisikkan hati kita supaya kecewa. Kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala kata, wala tayasu min rahmatillah, wala ta'asu min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau rasa lemah dengan rahmat Allah. Jadi syaitan membisikkan dua benda yang tak baik. Satu, dibisikkan kita bermaksiat. Dan bila ada maksiat, kita rasa kecewa. Apa maksud kecewa? Maksud kecewa, kita tak hendak mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kepahaman, Tuhan tak ampun dah dosa ni. Habislah. Maka itu kecewa daripada rahmat Allah Taala. Ini satu benda yang tak baik. Bahkan berdosa. Bila kita ada dosa sehingga kita kecewa nak minta ampun dengan rasa bahawa Tuhan tak ampunkan dosa kita, itu adalah maksiat. Sebab itu datang hadis tentang jemaah haji yang berada di Arafah. Apa yang diperlukan oleh jemaah haji ketika berada di Arafah? Jemaah haji pergi Mekah, wukuf di Arafah, jemaah haji buat apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di Arafah menitiskan air mata. Kalau ceramah haji, saya ngabarkan ke jemaah, kalau tuan-tuan tidak menitiskan air mata di Arafah, rugi haji tuan-tuan. Rugi. Dan tidaklah seorang itu tidak menitiskan air mata kecuali hati dia koreh. Terlampau koreh. Itu maksud dia. Sebab itu mohon kepada Allah. Sekiranya pergi Mekah, mohon sebelum dalam perjalanan, dah sampai di Mekah, di Kaabah, minta supaya Tuhan lembutkan hati supaya mampu menitiskan air mata di Arafah. Ada satu hadis menceritakan, sekiranya kita jenis hati koreh, apa tak koreh, jenderal, hojo jadi jenderal, melampaui orang yang hojo. Macam mana nak menitik air mata lah macam tu. Tapi kepada Allah perlu menitiskan air mata. Maka kata ulama, sekiranya kita payah nak minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita adalah jenis orang yang susah menitikkan air mata, maka kata ulama, sekiranya Allah Taala hendakkan juga menitiskan air mata kerana ingat Allah, menitiskan air mata kerana teringat neraka, itu dianjurkan. Menitiskan air mata kerana teringatkan akhirat, itu dianjurkan. Kita ni menitik air mata ketika mana? Hilang duit 1,000. Menitik air mata rasa. Kita menitik air mata apa? Sesuatu tentang makhluk ini. Maka dianjurkan kita menitik air mata kerana Allah. Itu susah. Menitiskan air mata kerana Allah memerlukan cinta yang sangat mendalam. Kalau tidak mendalam cinta kita, macam mana nak menitik air mata menyebut nama Allah? Kalau tak jumpa anak, menitiklah. Menitik air mata rasa dengan anak. Sayang benar rasa tak jumpa, menitik air mata kita. Tak mampu kita menitikkan air mata, kita terlampau sayang. Sebab itu kalau orang menyebut nama Allah, menitik air mata, itu titisan yang sangat berharga kepada kita. Sekiranya menyebut nama Allah, keluar air mata, maka air mata itu sangat bernilai. Air mata itu mampu melindungi kita di akhirat nanti. Yauma la zilla illa zilluhu. Jadi menitiskan air mata di Arafah, sini tak pernah buat kita minta hati kita koreh. Maka kata ulama, sekiranya Allah Taala rahmati orang tadi, memang dia jiwa dia koreh,
maka Allah Ta'ala hantarkan malaikat. Kata hadis. Apa malaikat dia buat? Maka disapunya sayapnya kepada hati kita. Tak nampak kita. Maka datang malaikat, maka dengan sayap dia menyentuh hati kita, merabih mata. Kita berterkejut, buat menitik, merabih-rabih. Kita berdoa sebelum, ya Allah, keluarkan air mataku, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Minta. Terutama kalau pergi Mekah lah. Sampai kat Mekah pun tak menitik air mata, di Arafah pun tak menitik. Kat sini memanglah. Nak menitik air mata apa? Lapar, nak makan. Dia. Jadi kata ulama, sekiranya Allah Ta'ala merahmati seseorang, payah benar, tapi dia berdoa, minta juga kepada Allah, Tuhan kirimkan malaikat. Maka disapunya hari kita, merabih mata tu. Bermaksud, di Arafah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka datang satu hadis. Maka hadis itu mengatakan, tidak adalah dosa yang paling besar kepada jemaah haji. Dosa apa pula? Tidak adalah dosa yang paling besar pada jemaah haji. Dikira dosa pada akhirat nanti orang ni. Dikira berdosa. Dan dosa itu besar disebut. Apa dosa besar? Iaitu jemaah haji yang keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Namanya ifadah. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Kemudian ifadah ni istilah keluar daripada Arafah menuju Muzdalifah. Hadis mengatakan tidak ada dosa yang paling besar di akhirat nanti berbanding jemaah haji yang keluar daripada Arafah menuju Muzdalifah, dalam hatinya mengatakan Tuhan belum ampun dosa dia. Tuhan belum ampun dosa. Dosa aku belum diampun. Ini adalah dosa yang sangat besar, kata Nabi SAW. Bermaksud dia buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud dia rasa kecewa dengan Allah. Kecewa dengan Allah ini kemenangan pada syaitan. Syaitan menang. Bila kita rasa Tuhan tidak ampunkan dosa, syaitan menang. Tergolak dia. Sebab itu dua benda yang Tuhan bisikkan kejahatan kepada kita. Yang pertama berbuat maksiat, lepas itu kecewa dengan maksiat itu. Sebab itu Allah Ta'ala berikan tawaran. Selepas dosa, datanglah kepada aku minta ampun, aku ampunkan. Kamu berlaku dosa kali kedua, kamu menyesal, aku ampunkan. Begitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan itu supaya kita lepas melakukan dosa, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan anggapan kita tak takut maksiat. Itu salah. Maka itu disebut oleh pengarang ini kepada orang yang beranggap tak apa buat maksiat, nanti Tuhan ampun. Maka ditegur sebelum ini. Maka dia mengatakan orang yang beranggapan tak apa buat maksiat, lepas itu bertaubat. Memang ada hadis tu. Yang kita dah sebut, hadis itu bukan itu tujuan dia. Hadis itu tujuannya, kalau kita berbuat maksiat, jangan kecewa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu bukan bermaksud jangan takut buat maksiat, kan? Kalau begitulah keadaan tak takut buat maksiat, maka Ibnu Abbas sekali mengatakan orang sebegini umpama orang makan ubat makan racun, makan ubat makan racun, makan ubat makan racun, kata dia. Bermaksud dia tak takut makan racun sebab dia ada ubat. Kecuali kita dah kena racun. Dah kena racun, carilah ubat. Lain cerita. Memang kita ni banyak kena racun je. Paut kita jadi lemah. Makan kodai sakit paut. Makannya sakit paut. Bukan kita tak apa dan ubat ada. Makanlah racun. Tak. Kita termakan. Makanlah ubat. Bukan dengan pendapat ada nak makan racun. Tak. Kalau itu pandangan tentang maksiat, maka kata Ibn Al-Iskandari, itu umpama orang yang makan racun, makan ubat. Makan racun, makan ubat. Ditakuti ketika mana dia makan racun, ubat itu tak mampu menyembuhkan. Dengan arti kata, tak takut maksiat, tiba-tiba ada maksiat yang Tuhan tak ampunkan dosa kita. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan dah balur dah. Sebab itu dikatakan, jangan kita beranggapan begitu. Tetapi sekiranya telah jatuh maksiat juga, apa boleh dilakukan? Jika jatuh engkau berbuat maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau segera akan dengan taubat
dan menyesal dan duka cita, copek-copek sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jika engkau perbuat yang demikian itu sebab jadi sampai engkau kepada Tuhan engkau. Masya Allah, dengan dosa itu menyebabkan kita sampai pada Allah. Kena faham. Jangan kita merancang sesuatu yang tak sepatut. Bila kita baca kenyataan dosa boleh menyampaikan orang kepada Allah, jangan kita merancang dosa untuk sampai tak. Ini kalau kita terjatuh pada dosa. Supaya menguatkan hati kita, maka kita beristighfar, maka kita bertaubat. Di antara tawaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat. Masya Allah, kepada ahli maksiat Allah Taala tawarkan tawaran yang sangat besar, bukan kecil-kecil. Kepada ahli maksiat supaya memberikan kekuatan pada jiwa dia. Bermaksud ahli maksiat juga boleh mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kesalahan dia, merasa hina diri, merasa apa lagi kita, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyebabkan orang ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud sampai kepada Allah taala? Punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada pada orang yang ahli maksiat. Itu kena faham. Orang yang ahli maksiat yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dia ada hubungan khusus dengan Allah yang tak ada kepada ahli taat yang tak maksiat. Tapi kena faham, jangan bercita-cita pula. Dan dah rajin ni kau surau ni ustaz tu ada ngajar, ada hubungan khusus dia nak buat maksiat dah pula. Tak. Ini orang yang terjatuh pada maksiat. Sekiranya mereka bertaubat, beristighfar, dia ada hubungan khusus. Hubungan khusus ini dia akan sampai kepada Allah, lebih sampai kepada Allah berbanding ahli taat yang takabur dengan taat dia. Jadi masuk ahli taat kena berhati-hati. Sebab dengan ketaatan itu boleh memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia ujub, ketika mana dia takabur, ketika mana dia rasa mulia dengan taat dia, maka terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertaubat kepada Allah taala, maka apa kurnia Allah? Maka Allah Ta'ala menjadikan hubungan kepada ahli maksiat. Sebab itu disebut dalam kitab, rubbal ma'siyah yurithu zallan khairu min at-ta'ah yurithul kibir. Kadang-kala ahli maksiat yang menyebabkan dia rasa hina, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu. Dia banyak maksiat, tapi dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik daripada ahli taat yang mana taat itu mendatangkan kibir pada hatinya, dan yang paling mulia dan yang paling baik, banyak amal, maka ini memutuskan hubungan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis yang menyebut Allah Subhanahu wa taala tersangat gembira dengan taubat hamba-Nya berbanding daripada seorang yang kehilangan barang dagangan. Sedih dia. Allah Taala umpamakan, misal orang bawa barang dagangan, dah keluar modal dah sampai 10,000 nak buat modal berniaga, tiba-tiba barang dagangan dia hilang atas unta tersebut, maka dia sangat sedih munajat Allah Taala, sedih, maka dia terlelap. Hadis tu nak bagi kita nampak betul macam mana kegembiraan Allah Taala kepada ahli taubat. Allah Taala umpamakan seperti orang hilang barang dagangan, sedih, modal dia terkumpul situ, habis hilang, maka disebabkan tertidur dia. Tiba-tiba bila dia terjaga, tercongok unta tu depan dia. Bayangkan gembiranya orang ni. Kita hilang dompet, kita jumpa balik, ya Allah, separuh duit kita bagi kat orang tu. Riang kan. Sebab dalam tu ada kad kredit, ada banyak kan. Riang ni kita. Benda hilang jumpa balik. Allah Ta'ala umpamakan macam mana Tuhan rasa gembira kepada ahli taubat, itu seperti orang yang hilang barang dagangan. Tak sedih kan? Itulah kehidupan dia. Hilang dagangan itu, tiba-tiba terlalap, tiba-tiba terjaga, unta itu ada di hadapan dia. Maka Tuhan sebut lagi
nak gambarkan betapa gembira orang ini, maka ya Allah, terima kasih ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Jadi Allah nak mengabarkan betapa gembiranya lelaki tadi sampai cakap pun terbalik. Cakap pun terbalik. Sampai macam tu sekali Tuhan nak cerita bentuk dia. Sehingga lelaki itu kata Allah, gembira, maka dia, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Dia terlampau gembiranya, lupa cakap terbalik. Maka Allah Ta'ala tak ambil cerita, tapi Allah tak tahu, dia terlampau gembira, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Maka Tuhan nak gambarkan terlampau gembira. Maka Tuhan kata, aku lebih gembira daripada orang tu. Aku lebih gembira daripada lelaki tadi terhadap orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud orang yang bertaubat kepada Allah umpama barang dagangan yang hilang Tuhan dapat balik. Tuhan sangat gembira. Jadi bermaksud orang yang bertaubat dia boleh menyampaikan kepada Allah punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.